dia syukur. Adakah cakap alhamdulillah saja dah syukur dah? Tak, orang menang judi sebut alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Dirmati kursi para imam, para bilal dan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berimpun kembali dalam rumah Allah untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah, untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada muka surat yang ke-199, bab yang kelima ataupun sifat mahmudah yang kelima pada menyatakan syukur. Kita telah pun berada pada bahagian yang terakhir dalam kitab ini, membicarakan tentang 10 sifat-sifat mahmudah. Setelah selesai kita bahaskan berkaitan dengan 7 anggota zahir dan juga 10 sifat-sifat mazmumah. Dan sifat mahmudah sebahagiannya telah pun kita bincangkan, bermula daripada taubat. Daripada taubat itu munculnya takut kita kepada Allah, al-khawf. Daripada al-khawf itu munculnya zuhud, iaitulah menolak hati kita daripada memiliki dunia. Dan daripada sifat itulah munculnya sabar. Dan sabar ini tidak akan boleh menjadikan seseorang itu takwa, melainkan sabar dan syukur itu perlu digabungkan. Maka sabar itu separuh daripada ketakwaan, maka separuh lagi adalah syukur. Sebab itu kalau tengok perbahasan pada kuliah yang lalu, kita sebutkan sabar itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Syukur itu pula ialah kita mengerjakan ketaatan. Itu dia punya takwa. Sebab takwa definisi dia ialah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu definisi takwa. Jadi kalau kata definisi takwa itu menjalankan semua perintah Allah, siapa yang menjalankan semua perintah Allah tu maknanya dia bersyukur. Dan meninggalkan semua larangan Allah, siapa yang dapat meninggalkan semua larangan Allah maknanya dia sabar. Itu maknanya. Maknanya dia kena gabungkan di antara sabar dan syukur. Dan sabar kita telah bahas pun pada kuliah yang lalu, perbahasan yang panjang saya kira, untuk kita mendapatkan kesabaran sama ada 25%, 50%, 75% ataupun 100%. Itu berdasarkan daripada apa yang berlaku pada diri kita itu. Dan malam ni insya-Allah kita nak sambung lagi perbahasan berkaitan dengan syukur. Itulah sifat mahmudah yang kelima pada menyatakan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar ni telinga, dan penglihat ni mata, dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikannya kerananya. Itu tanda syukur. Definisi syukur ni kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mudahnya, apa saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan untuk kita bawakan dia pada tempat yang Allah ciptakan. Seperti dia kata memalingkan ia akan pendengarnya kepada mendengar Al-Quran dan hadis, ataupun yang memberikan ilmu yang memberikan manfaat. Telinga contoh seperti mana Allah ciptakan telinga, maka dia membawakan kepada tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, seperti mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar ilmu. Itu bermaksud dia telah menjadi orang yang syakir, orang yang bersyukur. Kan? Yang ni kita dah bahas dah pun sebenarnya. 7 anggota zahir tu adalah sebahagian daripada perbahasan dalam bab syukur ni. 7 anggota zahir yang kita bincang bahagian pertama dulu, bab mata, bab telinga, bab lidah, bab perut, kemaluan, tangan dan kaki. Syekh Abdul Qadir mesti disebutkan hujungnya cara mensyukurkan anggota zahir. Sebenarnya dah ada dah perbahasan tu, cuma ditambahkan sikit dekat sini, ada perbahasan yang di belakang tu lah. So mana yang awal ni kita tak bincang sangat sebab dah pernah pun kita lalui pada kuliah yang lalu. Dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan juga kepada mengerjakan haji. Itu makna dia bersyukur. Dia gunakan kaki dia untuk jalan pergi ke masjid, dia gunakan kaki dia untuk jalan pergi haji, dia gunakan kaki dia untuk jalan pergi mencari ilmu. Itu semua tanda-tanda bersyukur. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggalkan agama Islam, perang, menggunakan tangan tu untuk perang fi sabilillah. Dan semacam yang lain 7 anggota yang lain. Mata melihat perkara-perkara yang mendatangkan keimanan, kan? Lidah cakap benda-benda yang boleh menambahkan pahala, membaca Quran contohnya. Maka itu semua adalah tanda bahawa dia bersyukur dengan nikmat anggota zahir. Ni baru bersyukur dengan nikmat anggota zahir saja. Yang dipanggil sebagai syukur ni bukan nikmat anggota zahir, semua yang ada pada kita hari ni. Umur, sehat, tanda nak bersyukur dengan semua tu macam mana keadaan dia. Maknanya memalingkan dia kepada ketaatan. Contoh Allah bagi nikmat syukur, nikmat umur panjang pada kita. Masih lagi ada umur, dah tahun 2023 dah, masih hidup lagi kan. Maksudnya masih ada, Allah beri peluang. Jadi macam mana cara untuk kita nak mensyukuri nikmat umur yang Allah bagi? Bawakan dia kepada ketaatan pada Allah. Itu tanda dah. Nikmat sehat yang Allah bagi, macam mana cara untuk kita nak mensyukuri nikmat sehat yang Allah bagi? Dengan menambahkan amal-amal soleh dan ibadat. Tapi kebanyakannya manusia dilalai bila dia dapat benda tu. Sebab Nabi sebut ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang Allah bagi pada manusia, di kebanyakannya manusia akan lupa dan lalai pada Allah. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat wal faragh, nikmat kelapangan masa. Sehat, kalau sehat je orang biasa lupa pada Allah. Sakit baru teringat Allah, sakit ya Allah, baru teringat. Kalau nikmat kelapangan masa pun sama. Lapang, dia gunakan kelapang tu untuk buat benda yang tak faedah. Sempit esok, kalau lah dapat pergi masjid ni seronok ke, dia baru terasa kan, sebab masa tu sempit dah. Tapi sebab kita tahu cara mensyukuri nikmat apa saja yang Allah bagi pada kita, itulah yang kita bawakan kepada ketaatan. Kita tidak akan rasa menyesal dengan nikmat yang Allah bagi. Maknanya kita tidak akan rasa bila sakit esok kita tak akan rasa menyesal. Bila kita rasa dalam keadaan sempit esok kita tak rasa menyesal. Sebab tu Nabi sebutkan bahawa ikhtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Besok dah tak ada dah 5 perkara itu, akhirnya kita akan jadi menyesal. Sebab tu kalau katalah kita masih ada nikmat ni, tahun 2023 ni Allah bagi, maka gunakan sehabis-habis baik mungkin untuk kita mensyukuri. Maka dia telah masuk dalam satu sifat yang lain, iaitulah sifat yang dipanggil sebagai mahmudah. Sifat mahmudah iaitulah syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia daripada sabar, zuhud, khauf dan lainnya. Syukur ni satu pangkat mahmudah yang lebih tinggi daripada yang kita bincang sebelum daripada ni. Syukur tu dia lebih tinggi pangkatnya daripada sabar. Sebab tu dia duduk nombor 5
kan? Syukur ni adalah sifat mahmudah yang kelima. Dia lebih tinggi daripada sabar, dia lebih tinggi daripada zuhud, dia lebih tinggi daripada al-khauf, dia punya pangkat tu. Kerana syukur itu dimaksudkan akan dia pada dirinya. Sebab syukur ni adalah balik-balik pada diri sendiri. Dia tak melibatkan orang dan tak melibatkan siapa pun. Syukur ni kalau kita bersyukur, kalau kita tengok dalam surah Ibrahim ayat ke-7 tu, la in syakartum la azidannakum. Memang Allah sendiri sebutkan bahawa kalau benar-benar kamu syukur pada Allah, maka benar-benar juga aku akan tambahkan. Maknanya berbalik-balik pada kita. Kalau kita tak bersyukur pada Allah pun tak ada kesan pada Allah. Tapi menunjukkan bahawa kita rugi. Kalau kita bersyukur ni dapat nikmat sihat hari ni, pergi ke masjid, pergi ke surau, Allah akan tambah apa dekat situ? Mungkin tambah rahmat ataupun tambah berkat daripada usia kita, tambah berkat daripada kesihatan kita. Mata, kita bersyukur dengan mata yang Allah berikan pada kita, maka Allah akan tambah la azidannakum. Bukan tambah mata, tapi mungkin tambah berkat dekat mata tu. Daripada mata mungkin boleh dapat pahala yang banyak. Daripada mata mungkin boleh bawa masuk kita ke dalam syurga Allah. Itu maksud la azidannakum. Dan dia beza dengan yang lain. Kalau kata berbeza dengan sabar, sabar ni dimaksudkan akan mengerasi hawa nafsu saja. Dia tak ada tambah apa-apa pada kita. Maksudnya kalau siapa yang dia duduk pangkat sabar, sabar itu adalah untuk mendidik dia daripada menjatuhkan hawa nafsu. Kita dah sebut dah dulu bagaimana mengawal diri. Hati kita ini sama ada dua saja, iaitulah hawa nafsu ataupun akal. Kalau hawa nafsu yang kawal hati kita, maka akal tak akan dapat. Kalau akal yang menguasai hati kita, maka hawa nafsu tak akan dapat kawal. So dia tak akan boleh dua-dua kawal, tak boleh, tak akan boleh bersama. Macam mazmumah dengan mahmudah, dia tak akan boleh bersatu. Salah satu mesti keluar. Sama dengan hati tadi, siapa yang pegang, maka salah satunya mesti terkeluar. Kalau katalah hawa nafsu yang pegang, akal mesti terkeluar. Kalau akal yang pegang hati, nafsu mesti keluar. Jadi kalau dia bersabar, tujuan sabar itu adalah untuk melenturkan hawa nafsu yang ada. Itu sabar. Kalau kata al-khauf ini adalah untuk menghalau akan yang takut ia kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Sama juga latihan untuk al-khauf ialah untuk mendidik diri untuk berasa takut kepada Allah saja, tak perlu takut pada makhluk. Sama juga dengan zuhud. Zuhud itu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala kepada yang maksud. Zuhud itu juga adalah menjadi didikan kepada kita agar tidak melebihkan dunia. Itu dia beza dengan syukur. Syukur semakin kita bagi, semakin kita buat, semakin tambah. La azidannakum. Tadi kalau kata sabar tak tambah apa-apa pada kita. Kalau kata al-khauf tak tambah apa-apa pada kita. Kalau kata zuhud, jauh pada dunia. Tapi bila syukur tu Allah kata Allah akan tambah. Tapi tambah macam mana tak ada siapa yang tahu. Dia kena syukur dulu. Bila kita dah syukur, maka kita akan dapat rasa apa yang Allah bagi pada kelebihan orang yang bersyukur. Sebab tu dia pangkat tinggi daripada mahmudah yang lain. Maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga. Sebab terlalu tingginya pangkat syukur ini dengan yang 4 ataupun 5 yang lain bawah tadi, maka dia dimasukkan oleh Allah sifat syukur itu di dalam syurga. Sifat lain tak ada. Tadi sifat sabar tak ada dalam syurga. Tuan tak ada pun perasaan sabar dalam syurga. Tak payahlah nak sabar, tak ada orang marah pun dalam tu, kan? Sebab dalam syurga ni dia memang tidak ada kesabaran. Nak ambil apa pun tak perlu sabar. Dalam syurga tak ada sifat zuhud, tak ada. Tak perlulah kita duduk dalam syurga. Saya ingat Ustaz, kita dalam syurga esok kita rumah-rumah teres 1 tingkat, sudahlah. Tak ada. Waktu tu memang kita puluh habis-habisannya. Tak ada, sebab tak ada sifat zuhud. Dalam syurga ni dia tidak ada sifat mahmudah, tidak ada sifat mazmumah. Dengki pada orang tak ada. Kan? Dengki pada orang, riak, tunjuk apa benda istana yang dia ada, tak ada. Semua sama. Kan? Sebab semua orang tahu, oh itu dia antara dia dululah, dia buat punya ibadat dalam dunia dulu, dia dapat istana besar tu. Bidadarinya ramai, oh tu dia punya amalan dululah yang membuatkan bidadarinya ramai. Kita tak ada rasa jealous dengan dia, tak ada. Cemburu tak ada, dengki tak ada. Hatta kalau suami sedang bermesra dengan bidadari, isteri pun tak cemburu dengan suami dia. Tak ada pun kita tengok seorang makcik tu menung tembok. Tak ada, mesti siapa muka muram macam tu. Tuhan pakcik kau sibuk dengan bidadari, tak ada dia layan aku. Tak ada langsung.
Sebab kat situ kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Semua syughul, semua sibuk dengan urusan-urusan yang ada dalam syurga tu. Itu hebat syurga. Itu sebanyak-banyak mazmumah dengan mahmudah yang ada ni, yang ada satu je dalam syurga, iaitu syukur je ada. Sebab syukur ini Allah sebut dalam Quran surah Yunus, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini biasa imam biasa baca hujung doa. Dan akhir doa mereka kepada Allah iaitulah mereka memuji pada Allah, iaitu Tuhan sekalian alam. Mana pujian ni, syukur pada Allah dalam syurga sentiasa ada. Tadi awal mukadimah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ahli syurga punya kata-kata Allah sebut dalam Quran. Allah kata alhamdulillah, Allah kata mereka sebut dalam syurga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dia mereka katakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah pada kami hari ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau Allah tak berikan hidayah pada kami, kami tak akan masuk dalam syurga hari ini. Itu sentiasa puji je pada Allah dalam syurga. Satu sifat syukur ni dalam syurga terlalu banyak. Sebab dalam syurga ni tuan-tuan, orang baik-baik lah. Dalam syurga ni memang tak ada orang, kita tak akan pernah jumpa orang jahat dalam syurga. Mencuri pun tak ada, bercakap apa pun tak ada. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaban, tak ada. Kita tak akan pernah dengar orang bercakap benda yang lara. Kita tak akan pernah dengar bercakap orang benda-benda yang dusta, kan? Maknanya dalam syurga tu semua baik. Jadi kalau kata baik ni tuan-tuan, mereka dalam syurga itulah rasa sepuas-puasnya nikmat yang Allah berikan dalam syurga. Dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sedikit sekali yang Allah bagi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ceritakan bagi orang yang akhir sekali keluar daripada neraka. Kalau tuan-tuan bayangkan, kalaulah akhir sekali yang masuk dalam syurga, nikmat dia sebesar itu, dia punya bersyukurlah bukan main. Dan Nabi cerita, satu orang lelaki yang habis siksaan dia daripada neraka, dia pun keluar daripada neraka tu. Akhirnya neraka pun tutup pintunya buat selama-lamanya. Maknanya dalam neraka tu penuh lah, tapi tak boleh keluar lah. Itu last. Setelah diazab, setelah dihukum, sampai masa dia keluar, maka Allah tutup pintu neraka tu buat selama-lamanya. Maka laki-laki ni dibawakan dekat luar neraka tu, di bawah satu pohon. Nabi sebut kat situ ada macam-macam buah-buahan, minuman, nikmat lah. Tak masuk syurga lagi, syurga depan lagi. Tapi dalam keadaan macam tu, dia rasa seronok nak bawa keluar neraka. Neraka apa je ada? Dalam neraka airnya hanya ada dua pilihan saja. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Dua air je ada. Allah kata tidaklah mereka dalam neraka itu merasakan sejuk, minuman pun tak ada, melainkan hamiman, minuman yang panas menggelegak, wa ghassaqa, ataupun kalau tak nak minum air panas menggelegak, minum darah dan nanah yang ada dalam neraka. Itu je minuman yang ada. Tapi dalam syurga lain kan. Dalam syurga dia punya minuman, subhanallah, macam-macam minuman ada. Air arak ada, khamar, air laban, susu, air asal, madu, macam-macam air dia. Tapi mereka tak rasa haus. Kita pernah baca hadis kan, hadis yang Nabi kata, siapa yang minum air telaga Kausar aku, kata Nabi, ma yazma'u abada, maka mereka tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Siapa dapat minum air telaga Kausar Nabi, luas lah air telaga Kausar Nabi, daripada Yaman, daripada Syam ke Yaman tu, dia punya telaga tu, cawan gayung minuman tu seperti bintang di langit, gayung dia untuk minum. So ramailah orang boleh datang minum. Dan siapa yang minum ni, kata Nabi, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Tapi dalam syurga banyak menu air. Jadi macam mana mereka nak minum? Tak, mereka nampak je air, mereka akan minum. Itu sifat syurga. Walaupun mereka tak rasa haus kan, tapi mereka nampak je air, mereka minum. Mereka nampaknya sungai, mereka hirup. Mereka nampak je buah-buahan lagi banyak dalam tu kan. Pisang ada kan dalam syurga, pisang ada, ainab, anggur ada, tamar, tamar biasa. Tapi dia takkan sama dengan apa dalam dunia. Tu jangan bayangkan pisang kita dekat depan rumah saya dia jual pisang. Tu pisang dunia tak sama dengan pisang syurga. Tak, macam mana rasa dia, Ustaz? Saya pun tak tahu, kena masuk syurga dululah baru kita tahu macam mana rasa dia. Takkan sama. Kalau kata samalah, mana itu bukan dia. Sebab syurga ini, kata Nabi, dia tidak pernah dilihat oleh mata,
tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas dalam hati. Tak pernah langsung. Maknanya dia satu benda yang sangat luar biasa lah syurga ni. Tapi dalam neraka tadi kita sebutkan bahawa punya haus panas kan. Tapi air dia dua je, hamiman, air yang panas menggelegak, sehingga Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, air tu nak masuk dalam mulut dia, yashwil wujuh, muka dia terpanggang sebelum dimasukkan air ke dalam mulut tu. Ni luluh dah wajah dia ni sebab terlalu panas. Tu je. Kalau tak nak minum air darah dan nanah, mendapat ni. Ini dapat daripada pancutan daripada badan-badan ahli neraka, dihirup sikit-sikit. Haus dah nak minum apa dulu. Makanan pun hanya ada satu menu je, satu makanan tu. Zakum dia panggil. Inna syajaratuz zakum ta'amul athim. Buah zakum ataupun pokok zakum ini adalah makanan buat orang yang berdosa, kata Allah dalam Quran surah Ad-Dukhan. Tapi bila tadi laki-laki ni keluar daripada neraka, tuan-tuan, dia duduk dekat sebuah pohon tu, dapat macam-macam air, buah. Oh, ni dah cukup happy lah. Tapi kata Nabi, tengah-tengah rehat tu dia ternampak satu pohon lagi di hadapan. Ni orang terakhir keluar ni nak cerita nikmat. Baru keluar, kemudian dia dapat rasa nikmat dekat bawah pohon tu. Dia tengok satu pohon lagi di hadapan. Dia nak minta pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak minta engkau supaya aku boleh pergi depan tak? Nak pergi kat pohon tu pasal aku tengok sana lebih canggih lagi, sana lebih best lagi. Allah kata, kalau aku bagikan kau minta lain pula nanti. Dia kata, ya Allah, tak, aku tak minta dah, aku duduk situ je aku nak. Baik, Allah membawakan. Bila bawa ke sana, maka dia duduk dekat pohon yang kedua ni lebih seronok daripada yang nombor satu ni tadi. Tapi tak masuk syurga lagi, tapi seronoklah dengan nikmat yang Allah bagi dekat pohon tersebut. Sedang menikmati keseronokan di bawah pohon kedua, nampak pohon satu lagi. Tadi Allah kata dah jangan pergi juga kan? Minta juga. Maka dia kata pada Allah, ya Allah, ni aku nak minta pergi depan sana, ya Allah. Tadi kata tak nak minta dah. Dia kata, ya Allah, ni janji last, tak nak minta lagi dah. Manusia kan, Allah nak bagi tahu memang manusia ni memang dia tak pernah mungkiri janji. Memang dia kata sekali tu memang macam tu lah. Jadi kata Allah kata, pergi lah, tapi tak boleh minta dah, kata kan. Jangan minta lagi lah, Allah kata. Sampai pohon yang ketiga dapat lebih seronok nikmatnya daripada pohon yang kedua dan pohon yang itu memang dekat dengan pintu syurga dah. Sebelah tu dah pintu syurga dah. Dan benar-benar bila yang disebutkan tadi oleh Nabi, dia duduk dekat pohon yang ketiga, dia dapat dengar, dah dapat lihat dah dalam syurga. Dia kata, ya Allah, last, ini aku tak nak minta lagi dah, aku nak masuk dalam syurga. Maka Allah kata pada dia kata, wahai si fulan, aku akan bagi nikmat yang banyak pada engkau, yang mana engkau pernah rasa nikmat dalam syurga dulu, aku gandakan dia sebanyak sekali ganda. Kemudian aku gandakan lagi nikmat tu 2 kali ganda. Kemudian aku gandakan lagi 3 kali ganda. Kemudian aku gandakan lagi 4 kali ganda. Nabi sebut, Allah kata sampai 10 kali ganda. Sampai 10 diminta Allah berhenti. Ya Allah, engkau Tuhan sekalian alam, dia kata. Kenapa engkau perolok-olokkan aku? Dia ingat Allah main-main dengan dia. Tu Nabi sedang baca hadis ni, Nabi senyum. Sahabat kata sampai kami nampak gigi gerham Nabi, sebab Nabi sedang cerita pada laki-laki, kisah laki-laki ni. Dan itulah nikmat yang terakhir, iaitu nikmat yang paling rendah dalam syurga, iaitu 10 kali nikmat dunia yang Allah gandakan. Tapi janganlah berhasrat pula, saya nak jadi, kalau macam tu saya nak jadi macam dia kena azab dulu kan? Kita kena, kalau nak berazam, berhasrat jadi dalam ahli syurga yang tanpa hisap. Kalau kata yang tanpa hisap ni lebih banyak daripada 10 kali ganda ni lah. Ataupun kalau kena hisap pun, biar hisaban yasira, hisap yang mudah. Maknanya kalau selain daripada laki-laki ni tadi, mesti lebih daripada 10 kali ganda dunia yang Allah. Maknanya sebab tu kita katakan dalam syurga satu nikmat yang luar biasa yang kita tak akan dapat rasa, tuan-tuan. Dan sebab tu nikmat itulah disyukuri oleh semua ahli syurga, yang Allah kata dalam surah Yunus tadi ayat ke-10, wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tidak ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Sebab tu dia punya pangkat tinggi. Sebab tu tak ramai orang boleh pergi, kan? Sebab Allah sendiri kata dalam surah Sabah ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit daripada kalangan hamba-hamba aku yang bersyukur. Sebab tu nak sampai tahap syukur ni, kita kata kita bersyukur sedangkan kita tak bersyukur.
Nanti ujung last sekali nanti kita akan tengok apa bukti yang mengatakan bahawa kita syukur. Adakah cakap alhamdulillah saja dah syukur dah? Tak. Orang menang judi sebut alhamdulillah, kena nombor ekor tu alhamdulillah, kena first prize alhamdulillah juga. Tapi adakah tu dipanggil syukur? Belum lagi. Sebab nanti kita akan tengok syukur yang sebenar tu macam mana. Dia ada beberapa peringkat dan dia kena buat semua peringkat itu baru dipanggil sebagai orang yang bersyukur. Tapi Allah sendiri sebut wa qalilun, memang sangat sedikit daripada kalangan hamba-Ku ni yang bersyukur. Jadi biar kita jadi orang yang sedikit tu. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum, kata Allah, dan tidaklah Allah memperbuatkan seksa kepada kamu sekiranya kamu ini orang yang bersyukur akan segala nikmat dan sekiranya kamu beriman. Maksudnya siapa-siapa yang masih bersyukur dan siapa-siapa yang masih lagi beriman, Allah takkan azab dia. Itu kelebihan orang bersyukur, kan? Mana siapa yang bersyukur dan dia beriman kepada Allah, maka selagi itulah Allah takkan azab dia. Itu surah An-Nisa ayat 147. Dan surah Ibrahim kita sebut dah tadi ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum, sekiranya benar kamu ini syukur pada Allah, maka Allah juga akan benar-benar menambah nikmat rezeki yang kau syukurkan tadi. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan bagi dia pahala yang sangat besar. Macam sabar, sabar pahala dia terlalu besar. Sebab sabar ini dia punya pahala ialah masuk syurga terus. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata Allah berikan kepada orang yang bersabar itu ganjaran bagi orang yang bersyukur, pahala yang bighairi hisab, tak boleh hitung. Pahala tu tak boleh hitung. Kalau kata tak boleh hitung, terlalu banyaklah orang untuk orang yang sabar. So kalau sabar saja tidak ada syukur, tak jadi. Maka dia perlu combinekan di antara sabar dan syukur. Maka Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 144, wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersyukur itu dengan nikmat, maknanya pahala. Allah akan bagi pahala ke atas orang yang bersyukur. So maknanya kesimpulan daripada apa yang ayat-ayat Quran yang dibawakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, banyak perkara yang kita dapat daripada bersyukur ini. Sebab syukur ini dia tidak akan rugi. Semua tu balik-balik pada kita. Kalau kita tak nak syukur, Allah tak ada efek apa pun. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan dapat hasil. Kalau kita tak bersyukur, kita akan dapat juga hasil nanti. Allah akan azab kita sebab kita ni dah menggufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dia panggil sebagai kufur nikmat. Tapi kufur nikmat ni dia sampai satu tahap dia boleh pergi kepada kufur yang hakikat. Asal memang kufur nikmat, macam Qarun dia kufur nikmat pada awal dia. Pasal dia dapat harta yang sangat banyak, dia katakan bahawa dia orang yang mencari harta. Aku punya kepandaian yang menyebabkan aku pandai tu, kufur nikmat tu. Akhirnya dia telah menjadi kufur yang sebenar, tak mau ikut Nabi Musa dah, tak mau ikut sembah Allah lagi dah, sombong dengan manusia. Akhirnya dia menjadi orang yang betul-betul kufur akidahnya kepada Allah. Itu yang bahaya walaupun kufur nikmat. Kan? Sebab tu kata-kata kalau katalah kita ini bersyukur, kesan dia adalah dari kita sendiri, kita akan dapat. Tapi kalau kita tak bersyukur pun juga kesan dia kepada kita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan at-ta'imu syakir bimanzilati sa'imis sabir. Orang yang makan lagi bersyukur, dia makan disyukur, dia punya pangkat sama dengan orang yang berpuasa dan sabar. Maksudnya orang yang berpuasa dalam keadaan dia sabar. Sebab dia tak ada waw kat situ, dia sambung terus kan. Kalau waw tu dia jadi ataf. Tapi kalau kata at-ta'imu syakir, orang ini makan lagi bersyukur. As-sa'imu sabir, orang yang sabar, orang yang berpuasa lagi sabar. Maksudnya dalam keadaan dia bersabar. Pangkat dia sama dengan siapa? Orang yang dia makan dalam keadaan dia bersyukur, pangkat dia sama level dengan orang yang berpuasa dalam keadaan dia bersabar. Sama pangkat dia. Ini Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Dan Rasulullah SAW menangis dalam sembahyang tahajud. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis? Kata Aisyah, dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Maka sabda Nabi SAW, maka adakah tiada aku hamba yang banyak bersyukur,
menceritakan ini hadis oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Baik, hadis ini melambangkan kita bahawa sebenar-benar pangkat untuk bersyukur macam mana. Sebenar-benar pangkat, dia bukanlah bersyukur itu dengan mulut saja, tetapi yang Nabi tunjukkan ini ialah dengan menambahkan ibadat. Ini satu riwayat. Satu riwayat lagi ialah Mughirah bin Syu'bah yang tanya. Nabi ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kau semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni ya Rasulullah? Yang ni hadis menangis. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis dalam tahajud ni bersungguh-sungguh? Bukankah Allah telah ampunkan semua dosa-dosa engkau yang lalu, yang akan datang, yang nanti? Mughirah bin Syu'bah pun tanya dalam satu riwayat lain, kenapa kau semayang sampai bengkak kaki ya Rasulullah? Bukankah Allah ampunkan semua dosa engkau dah? Atakallafu hadza, kenapa kau beratkan diri kau macam ni ya Rasulullah? Sedangkan kau ni boleh buat biasa je, pasal dosa dah tak ada. Tapi jawab Nabi hanya satu saja. Nabi kata, afala akunu abdan syakura, salahkah aku nak menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Tu Nabi sebut jawapan dia, kita tahu dah lah. Tanda untuk kita bersyukur tu senang. Jawapan Nabi bagi satu baris tu saja. Salahkah aku nak menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Sebab Nabi buat tu bukan dalam keadaan Nabi diperintahkan, tapi Nabi buat tu adalah nak menunjukkan rasa syukur Nabi kepada nikmat Allah. So yang ini yang menunjukkan bahawa kalau kita benar-benar syukur dengan nikmat Allah, tambahkan ibadat kita kepada Allah. Kan? Kalau kata dulu kita tak semayang duha, sekarang tanda kita syukur pada Allah, tambahkan duha. So, bayangkan dulu kita naik bas pergi kerja dulu tahun 80-an, bas mini 70-an kan. Waktu tu Allah bagi kita naik bas, kita tak ada lagi, baru kerja kan, baru start kerja, naik bas jalan, naik bas beratur sesama dengan orang, berimpit dalam bas. Kemudian tak lama kemudian, tahun Allah bagi rezeki lebih sikit, dapat beli motor kan. Beli motor pula, motor C70, motor lama tu C70 naik, bawa pergi kerja. Dah tak pandang dah, stesen bas dah tak pandang dah kan, bus stand dah tak pandang dah, dia babainya orang tu. Maknanya rezeki tu Allah upgrade, naik, rezeki naik, rezeki naik, rezeki naik. Tak lama kemudian Allah bagi lagi rezeki, Allah bagi pula kita beli kereta. Dah tak pandang dah orang duduk bawah jabatan ketika hujan kan, kita naik kereta, ada bumbung jalan. Tak lama kemudian naik lagi rezeki Allah bagi, dapat beli rumah pula. Kemudian lagi rezeki Allah bagi, dapat kahwin. Lepas kahwin Allah bagi rezeki lagi, dapat anak. Lepas dapat anak, anak besar pula, kita dapat cucu. Sampailah hari ni rezeki yang sentiasa Allah bagi tu Allah upgrade. Tapi macam mana tanda kita bersyukur pada Allah? Cuba tengok zaman 80-an dulu sampai sekarang, semayang kita sama ataupun ada perubahan? Dia kata, alhamdulillah ada perubahan. Perubahan dia makin menaik, itu tanda kita bersyukur. Tapi kalau kata sama jugalah macam tu 80-an sampailah sekarang 2023, tak ada perubahan pada ibadat dan amal saleh dia, maka bermaksud dia bukan orang yang bersyukur. Itu nak kena beza tu. Nilai diri kita lah, bukan nilai orang kan. Nilai diri kita, aku ni dulu macam mana, dulu tak selalu pergi masjid, sekarang pergi masjid dah, okey, tanda syukur ada dah. Tapi takkan tu saja, lain pula, tambah lagi. Dulu aku tak pernah buat duha, sekarang buat duha dah, okey, alhamdulillah. Dulu tak pernah mengaji, sekarang mengaji dah, alhamdulillah. Tu tanda kita bersyukur pada Allah. Sebab daripada hadis yang Nabi sebutkan ini, bahawa tanda untuk bersyukur ialah ditambahkan amal saleh dan ibadat. Nabi kalau semayang, Nabi akan basahkan janggut dia, Nabi akan basah, menangis pipi dia, janggut dia, dalam keadaan dia semayang bila mana dia baca ayat Quran. Dan Nabi akan berdiri lama sampai bengkak-bengkak kaki dia. Nabi bengkak kaki tu bukan sakit Nabi bengkak kaki tu sebab berdiri lama, semayang berdiri lama, itu yang bengkak kaki tu. Nabi kalau semayang sunat, Nabi akan baca surah Al-Baqarah habis 286 ayat tu. Tambah lagi pula surah Ali Imran 200 ayat. Habis Ali Imran tambah lagi surah Al-Nisa ayat 176 ayat. Baru rukuk. Mana satu rakaat tu 4-5 juzuk satu rakaat. Kita kalau 4-5 muka surat pun belum tentu lagi dah kan. Tapi punya dahsyat Nabi punya salat. Dan kata Huzaifah, wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, rukuknya sama panjang macam diri tadi rukuk Nabi. Tu bayangkan, itu ibadat Nabi SAW, punya hebat dan dahsyat. Sebab itu semata-mata nak menunjukkan apa, kita takkan boleh capai tahap tu tuan. Sebab Nabi terlalu hebat ibadat dia.
Nabi pernah sebut bahawa akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut pada Allah, wa atqakum lillah, dan aku orang yang paling takwa pada Allah. Maka tak boleh lebih semua daripada aku, sebab itu antara paling limit dah yang aku pernah buat. Maka orang lain tak boleh lebih pada aku kalau benda itu memudaratkan. Saya pernah baca hadis dulu sini riwayat Bukhari, yang sahabat ni dia dengar je Nabi punya ibadat macam tu, bekak-bekak kaki, semayang lama, basah janggut. Mereka pula berhasrat tak mau buka puasa, hari-hari nak puasa. Kemudian ada yang pula berhasrat tak mau tidur sepanjang malam, nak semayang ibadat je siang dan malam. Ni kan hulu kan, melampau. Ada pula yang berhasrat tak mau pula kahwin. Tak nak kahwin tu melampau lah tu. Sebab Nabi kata an-nikahu sunnati, nikah tu sunnah aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci akan sunnah aku, dia bukan daripada golongan aku. Jadi kalau kata bab tu lah dia memudaratkan kesihatan, memudaratkan kehidupan, Nabi kata tak boleh. Tapi kalau dia tak mudaratkan, contoh apa? Imam Syafi'i dia baca Quran, Nabi tak pernah baca dalam bulan Ramadan sampai 60 kali khatam kan. Paling tidak 2 kali khatam je. Itu pun tahun terakhir sebelum Nabi nak wafat. Tu paling tinggi Nabi pernah buat. Selalu satu Ramadan sekali khatamnya. Tahun terakhir itu 2 kali khatam dengan Jibril. Tapi Imam Syafi'i dia buat 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Kan dah lebih daripada Nabi, tetapi sebab ia tidak memudaratkan nyawa, kesihatan dan kehidupan, tak apa. Kan? Tak ada masalah. Tapi yang tadi tu dia dalam keadaan melibatkan kemudaratan. Sampai tak nak buka puasa, hari-hari nak puasa, kesihatan merosot lah. Sampai tak nak tidur, boleh jadi sakit lah. Sampai tak nak kahwin, tak boleh, sebab lumrahnya memang kena kahwin. Laki memang Allah ciptakan perempuan, sebab tu Allah jadikan perempuan tu ada dalam dunia. Sebab perempuan tu adalah perhiasan yang paling terbaik Allah buat dalam dunia. Cuba yang tak ada perempuan, menong kita kan, semua muka tengok kita je kan, laki-laki tengok laki-laki, tak ada lain alasan. Sebab tu Allah jadikan perempuan, sebab perempuan tu adalah perhiasan yang paling terbaik. Dan yang paling terbaik kata Nabi ialah al-mar'atu salihah, ialah isteri yang salih. Okay, habis. Itu semua dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Sekarang dia nak pergi kepada bagaimana cara untuk nak mensyukuri nikmat. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia daripada 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua kelakuan, yang ketiga pekerjaan. Baik, dia nak huraikan 3 ni kemudian habis. Yang pertama ilmu. Maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada ada ia daripada yang lain daripadanya. Baik, ini dia punya i'tiqad. Ilmu tu maksudnya i'tiqad. Dia mesti ada. Kalau kata nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi semua ni tadi, macam mana cara nak capai dia? Yang pertama, setiap apa yang Allah bagi ni, semua i'tiqad kita datang daripada Allah. Hari ini kita dapat umur panjang, itu i'tiqad daripada Allah. Hari ini kita dapat rezeki murah, itu semua daripada Allah. Rumah kita besar, itu semua daripada Allah. Kereta ada mahal, itu semua daripada Allah. Anak ramai, itu semua daripada Allah. Dia tak boleh jadi macam saya sebut tadi kan, Qarun. Bila orang tanya dia, macam mana kau boleh kaya macam ni wahai Qarun? Qarun kata, ni semua daripada hasil kepandaian aku. Ni dia punya qasad dia pun dah hilang. Dia punya i'tiqad dia yang mengatakan bahawa nikmat itu daripada Allah pun telah gugur. Yang ini nak pergi kedua, ketiga lagi tak boleh. So yang pertama sekali kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka apa sahaja yang datang nikmat kepada kita, maka kena i'tiqad bahawa itu semua datang daripada Allah. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab juga. Kalau ia bukan datang direct daripada Allah, tapi melalui orang lain, contohnya orang yang belanja kita makan. So adakah kita katakan, oh dia lah yang bagi saya rezeki? Tak, Allah bagi rezeki tapi melalui dia. Gaji bos bagi, bukan bos yang bagi kita rezeki, Allah yang bagi tetapi melalui bos kita. Tapi kena terima kasih jugalah, janganlah tak terima kasih kan. Sebab nak cara syukur pada Allah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tak berterima kasih pada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. So kena banyak akan ucap terima kasih. Orang bagi banyak kan, tiba-tiba orang hantar beras kat rumah kita, jadi begitu tak nak cakap terima kasih pasal apa? Daripada terima kasih kat kau, biar aku terima kasih kat Allah. Dia penat datang bawa beras, tak ada cakap terima kasih. Tak boleh lah yang tu. Maksudnya ucap terima kasih dan i'tiqad kita bahawa itu datang juga daripada Allah. Itu asbab saja, melalui dan perantaraan. Sebab tu dalam dunia ni ada yang kaya, ada yang miskin kan? Dalam dunia ni ada kaya, ada miskin. Cuba kalau bayangkan semua kaya je, rosak dunia ni tuan-tuan.
Nak pergi tiba-tiba Petronas, Petropam, tak ada orang kerja dah. Semua tak ada lah. Pasal semua yang jaga pam semua dah kaya. Macam mana nak bekerja lagi? Semua dah kaya. Pergi ke kedai supermarket pun sama juga, tutup. Pasal apa? Pasal yang kerja semua kaya-kaya dah. Nak pergi jahit baju pula, esok nak raya pula nanti kan, hari raya nak jahit baju pakai apa semua, kedai jahit pun tutup lagi dah. Semua orang tak buat dah jahit, pasal semua dah kaya. Jadi kalau kata kaya lah semua dalam dunia ni pun akan rosak, itu maha bijaksananya Allah. Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Dan kaya yang Allah bagi ini bukan untuk dia. Kaya yang Allah bagi itu adalah perantaraan sahaja untuk membantu orang yang miskin ni. Dan sebenarnya tak ada orang miskin pun dalam dunia. Kalau maknanya ada orang miskin dalam dunia, bermaksud ada hak dia yang kita tak bagi. Mustahil kan? Sebab Allah buat benda cantik dah. Kalau ada lagi orang yang miskin, bermaksud hak dia ada orang tak bagi. Sebab kalau kata dia miskin, dia asnaf, mana zakat kan? Kalau kata dia miskin, dia fakir, mana zakat? Sepatutnya dia kena ada, dia dapat. Tapi dia miskin lagi, bermaksud ada hak dia yang kita tidak bagi. So berhati-hati. Kalau kata kita lah layak untuk bayar zakat, kena bayar zakat lah. Okey, jadi itu antaranya. Kalau katalah datang daripada orang lain, maka bermaksud itu itu asbab sahaja, menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya hakikat. Tidak ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Demikianlah engkau hadirkan dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Setiap kali dapat saja nikmat, ucap syukur. Pagi-pagi bangun pun Nabi ajar dah nikmat tu kan. Dapat boleh buka mata, bangun tidur, Nabi ajar alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi ajar tu nikmat lah tu. Bila kita buka mata tu bermaksud kita boleh hidup lagi, itu nikmat kan. Jadi kalau katalah kita dapat lagi nikmat yang lebih daripada itu, maka bermaksud kita kena ucap lagi lebih lagi. Itu tanda untuk mengiktikadkan bahawa semua nikmat itu datang daripada Allah. Kerana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang engkau dapat daripada nikmat itu semua daripada Allah. Itu dah sebut tadi dah. Maknanya yang pertama sekali tanda kita syukur pada Allah ialah kena i'tiqad dan hadirkan kesemua itu adalah milik Allah. Yang kedua, kelakuan. Okey, apa maksud kelakuan ni? Maka engkau suka cerita dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesarkan akan dia dan menghinakan akan diri engkau. Kelakuan ni kira macam kita punya lidah ni lah, yang selalu kita ucap alhamdulillah kan. Kita alhamdulillah ni tak pernah lekang. Orang belanja makan pun alhamdulillah kan? Dapat rezeki alhamdulillah. Itu biasa. Kalau kata nombor 2 ada, nombor 1 tadi tak ada, tak jadi. Macam saya sebut tadi lah, ada je orang yang menang judi tapi dia sebut alhamdulillah, tak jadilah. Pasal i'tiqad dia tu dah salah dan perbuatan dia pun dah salah. Tapi kalau katalah dia nak dapat keseluruhan orang yang bersyukur tadi, maka dalam keadaan dia mesti i'tiqad dulu itu adalah Allah punya, dan yang kedua dia mesti ucap alhamdulillah. Apa saja ucapan yang boleh kita tasbih dan puji Allah Subhanahu wa taala. 2. Dan yang ketiga ialah pekerjaan, amalan. Apa yang nak kena buat, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala, tidak pada yang dilarangnya, seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Al-Quran dan hadis dan juga kitab ilmu yang bermanfaat. Itu tanda dia. Biar kita pergi laluan pada azan. Mari kita sama. Tahun depan, akhir tahun 2023. Nah,
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka cara bersyukur yang pertama ialah dengan i'tiqad, yang kedua dengan lafaz puji kepada Allah, dan yang ketiga ialah dengan amalan mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah, seperti mata yang kita sebutkan tadi, memandang dan melihat kepada perkara yang boleh mendatangkan pahala. Dan jangan engkau pakai akan dia pada melihat yang haram, seperti melihat perempuan ajnabiyah, iaitu perempuan yang bukan mahram dan bukan isteri dan bukan hamba. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini dan menuntut ilmu dan menunaikan haji tidak pada maksiat, seperti judi dan loteri dan ekornya dan meminum arak. Duit rezeki lah. Tadi mata. Kalau mata ni pergi lihat benda-benda yang bukan mahram, bukan isteri dia, bukan yang dipandang tu bukan isteri dia dan bukan hamba dia. Yang melihat itu dengan syahwat. Kalau melihat bukan isteri dan hamba tanpa syahwat tu lain. Kalau kita pergi kedai jumpa orang yang niaga tu orang perempuan, takkan nak tutup mata, macam mana nak order makanan, macam mana nak beli barang kan. Jadi boleh tengok dia tetapi dalam keadaan tidak menaikkan nafsu syahwat. Dan harta yang Allah bagi ini maka bagi nafkah pada anak isteri kan, maknanya kita beri kepada orang yang hak, maka itu tanda kita bersyukur dengan amalan ataupun pekerjaan kita. Dan seperti saya sebut tadi lah, dan juga menambahkan amal-amal soleh dan ibadat yang lain. Baik, habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya, maka melihat ia pada tiap-tiap sesuatu itu akan hikmah dan rahsia, dan yang kasih Allah Ta'ala padanya maka mengerjakan ia akan dia. Baik, kena tahu bagaimana cara untuk menghasilkan syukur ini. Kalau aku syukur dengan benda itu, pasti Allah akan sayang aku. Kalau aku syukur dengan perkara yang Allah bagi ni, pasti Allah akan tambah. So kita akan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Kalau tak boleh, kata dia, bermula mereka yang tidak melihat ia akan dia, maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi SAW, kerana di dalamnya beberapa hikmah dan rahsia sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Kalau tak dapat pandang benda tu, apalah hikmah Allah bagi aku benda ni Mana ikut saja apa yang diamalkan dan ditunjukkan oleh Nabi, itu tanda dah paling besar syukur yang ada. Sebab apa yang Nabi buat tu semua adalah benar-benar memang daripada Allah. Cara Nabi cakap, Nabi bergaul, Nabi minum, Nabi makan, Nabi tidur, semua apa yang Nabi buat tu, kalau kita mampu ikut satu persatu, sebenarnya kita telah mensyukuri segala nikmat. Sebab Nabi tak berlebihi, lebih melampau harta yang dia ada. Kalau dia ada harta pun dia suka bagi pada orang kan. Maka cara dia melayan isteri macam mana, cara dia melayan budak-budak kecil macam mana, cara dia melayan kanak-kanak ataupun orang dewasa sebaya dengan dia macam mana, so, semua Nabi tunjukkan. So kalau kata boleh ikut satu persatu, itu tanda kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi semuanya. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala, sekalipun maksiat itu adalah kecil. Kalau dia buat satu maksiat, walaupun maksiat itu kecil, sebenarnya dia telah kufur dengan nikmat yang Allah bagi. Kufur nikmat kita sebut tadi. Contohnya adalah dia melihat kepada perempuan ajnabiyah yang bukan mahram tadi. Dia melihat orang yang perempuan yang bukan mahram dalam keadaan nafsu syahwat. Sedangkan Allah kata dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah kata, tundukkan pandangan, orang lelaki beriman, tundukkan pandangan, jaga kehormatan. Jadi kalau kata kita langgar benda tu, bermaksud kita bukan kufur satu. Kita nampak macam kufur satu je, mata. Tak, kata Syekh Abdul Qadir Amandili, maka dia telah kufur dengan nikmat mata yang Allah bagi, satu. Kemudian dia telah kufur dengan nikmat cahaya matahari yang Allah bagi. Cahaya matahari ni kalau tak ada, kita tak dapat tengok. Gelap, semua tak nampak. Ni pasal ada lampu bulan kan. Kalau tak ada bagaimana semua, kita tak akan dapat tengok. Jadi bukan sahaja mata yang Allah bagi kita kufur, matahari yang Allah bagi itu pun kita telah kufur. Dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tidak sempurna melihat, melainkan dengan dia seperti matanya dan matahari dan langit, kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Dengan penciptaan yang Allah buat, itu semua dia akan berkait-kait, akhirnya akan menyebabkan kekufuran itu bukan satu, malah lebih daripada 2, 3 dan 4. Nampak satu tapi sebenarnya banyak. Itu baru mata. Kalau dikiaskan benda lain, telinga ataupun rezeki yang Allah bagi, kaki yang Allah bagi kan, dia jadi macam banyak. Kita kaki, kita telah kufur nikmat bumi, nikmat dunia yang Allah bagi.
Dan tiada sempurna matahari dan cahayanya melainkan dengan langit, maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Termasuk tadi tak ada matahari, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada bulan. Semaknanya dia lengkapkan semua tu dengan matahari tadi tu, dengan lengkapkan yang semua lagi tadi tu, maka itu yang menyebabkan bahawa kita telah kufur dengan semua nikmat yang Allah berikan di alam semesta ini. Dan kiaslah olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain, kerana tidak dapat mengerjakan suatu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi. Dia suruh kias. Tadi itu mata je. Kalau kata yang lain, lidah lain pula, kalau kaki lain pula, kalau tangan lain pula, kalau sehat, nikmat sehat lain pula. Dia bukan nikmat sehat satu tu je dia kufur, banyak lagi. Nikmat lapang masa, nikmat umur, semua tu akan menyebabkan bertambah-tambah kekufuran yang ada. Dan bahawasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka menunaikan ia akan dia dengan ikhlas kerana Allah. Dia nak masuk bab lain dah. Keikhlas kerana Allah ketunggalannya, tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya. Maka tidak akan boleh capai kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah melainkan dengan sebenar-benarnya kita buat semua itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana yang demikian hendaklah menyebut hamba di sini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan tajuk yang seterusnya, iaitu ikhlas, bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. So maksudnya dia nak pergi kepada peringkat yang seterusnya, maka dia mula daripada taubat, dia mula pada al-khauf, dia mula pada zuhud, dia mula pada sabar, dia mula pada syukur. Kelima-lima ni telah pun ada, maka dia akan pergi satu peringkat yang lebih tinggi, iaitulah segala amalan kita ini kita akan lakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana yang disebutkan ikhlas itu, maka itu perbahasannya pada kuliah akan datang. Sebab kadang ada orang dia sebut ikhlas, tak apa, saya ikhlas belanja ni, tapi tak ikhlas, disebut je ikhlas. Adakah dia sama macam syukur tadi, kena sebut ikhlas baru dikira sebagai ikhlas? Jawabnya tidak. Dia ikhlas itu dia terletak dalam hati sahaja. Maka hati itu macam mana nak kena tengok, dia hanya ada 3 peringkat, dan itu kita akan bahas pada kuliah akan datang, iaitulah ikhlas yang sebenar. Selain daripada 3 itu, bermaksud dia adalah riya. Ikhlas lawannya riya. Kalau dia tak ikhlas, bermaksud dia riya. Kalau dia riya, bermaksud dia tidak ikhlas. Dia tak akan boleh combine dua-dua sekali, mazmumah dan mahmudah. InsyaAllah kita akan jumpa pada kuliah akan datang, perbahasan seterusnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Dah itu